Allah Subhanahu wa taala membantu hamba-hambanya ini dengan beberapa cara bagi orang beriman. Kita cerita orang yang kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Antaranya untuk menjawab soalan hidup ni, Allah Subhanahu wa taala bantu dengan jalan ilham, kita panggil ilham. Bila kita bicara mengenai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak juga menuruti apa yang Nabi buat. Okey, jadi kalau Nabi tu musyafa', Nabi tu dibantu, kita juga mengharapkan kita ni selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana cara kita nak mengusahakan supaya kita ni juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya daripada sudut persoalan hidup kita, kan? Persoalan hidup kita. Jadi kita hidup ni, kita ni selalu, maknanya di mana ada persoalan hidup, ada kadang-kadang kita ni buntu, nak buat macam mana ni, macam gini, macam mana. Kita nak Allah SWT bantu tu. Okey. Jadi yang pertamanya, bagaimana kita nak dibantu oleh Allah dalam menjawab persoalan-persoalan hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantu hamba-hambanya ini dengan beberapa cara bagi orang beriman. Kita cerita orang yang kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Antaranya untuk menjawab soalan hidup ni, Allah SWT bantu dengan jalan ilham, kita panggil ilham. Ilham ni satu istilah, satu cetusan ilmu tanpa difikir. Kita ada satu benda, soalan, tiba-tiba terlintas tu benda tanpa berfikir. Itu ilham. Jadi Allah Subhanahu wa taala bantu cara yang pertama dengan jalan ilham. Ilham ni maknanya dia tanpa berfikir, Allah bagi bantu, ilham. Okay? Yang keduanya, Allah bantu menjawab persoalan hidup bagi orang beriman ni dengan jalan firasat. Firasat ni intuitif ataupun rasa hati. Ini yang dalam hadis Nabi SAW sebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada rasa hati dia, kan? Ada rasa hati dia, satu benda tu, firasat. Ittaqu firasatal mu'min, kan? Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Okey. Yang ketiga, dengan jalan apa? Dengan jalan mimpi. Okey. Jadi mimpi ni panduan dia untuk individu, untuk kita. Kita tak boleh nak berwar-war kepada orang, saya mimpi tau gini, tak boleh. Untuk kita sendiri. Dalam hadis yang disebut akhir zaman besok, antara perkara yang diberi pada umat Muhammad adalah mimpi yang benar. Mimpi kita tu benar, panduan untuk diri kita. Dan kita tak boleh paksa orang, ni aku mimpi macam ni, buat tak. Maknanya untuk diri kita tu. Ada jalan-jalan yang mimpi, dan mimpi tu jalan untuk dapat suatu jawapan kepada suatu hidup, satu benda persoalan itu. Okey. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, ilmu laduni dipanggil. Ilmu laduni ni ilmu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh hari ni ibu kakak, tuan-tuan muslimat sekalian, duduk dalam majlis ilmu macam gini, kan? Duduk je ilmu. Ada orang duduk dalam majlis ilmu macam gini, dia dapat ilmu yang dibincangkan. Hari ni bincang nama Nabi, musyafa' dia tulis, kan? Ada orang yang duduk dalam majlis ilmu macam ni, tak dapat ilmu. Tau. Tapi dapat pahala, sebab dia duduk sini dapat pahala. Sebab apa? Pagi tadi bergaduh dengan laki, kan? Duduk dalam majlis ilmu, kepala tu menerawang aja, kan? Duduk dengar ustaz mengajar ni, tapi kepala tak guna punya laki, jagalah. Pada menipu sekarang ni. Jaga, siap bawa. Kan? Lepas tu merancang, orang kuliah ilmu, merancang petang ni first, siap, kan? 1, 2, 3. Okay. Ada orang duduk majlis ilmu, tak dapat ilmu. Ada orang duduk majlis ilmu, dapat ilmu yang dibincangkan. Okey. Dan saya yakin sangat, ada antara kita hari ini, saya yakin sangat, duduk dalam majlis ilmu macam gini, dia dapat ilmu yang tak dibincangkan. Dia faham benda lain, kan? Boleh relate benda lain. Macam ini, Dia tak dapat ilmu, dia dapat ilmu yang tidak dibincangkan.
Saya tak sebut pun benda tu, tapi dia boleh faham. Oh, macam ini. Saya yakin sangat antara kita ada. Kan? Sebab dalam majlis ilmu, benda tu memang ada. Sebab tu disuruh kita duduk majlis ilmu. Kan? Kalau tak dapat ilmu pun dapat pahala. Ataupun dapat ilmu dibincangkan, ataupun dapat faham benda lain. Oh, macam ini, dia boleh relate benda lain. Siapa yang bagi ilmu tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dunia. Kurniaan langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi sebab tu, antaranya laduni ni, kita duduk majlis ilmu, muzakarah, bincang, kita dapat faham benda yang mungkin tak di dalam bincang tak dibincang, tapi kita boleh faham benda lain, dapat idea lain, dapat ilmu yang lain. Itu antara ilmu laduni. Okey. Jadi macam mana cara kita nak dapat panduan persoalan-persoalan hidup ini? Jalannya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282, apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui pada setiap sesuatu. Surah Al-Baqarah 282. Jadi maknanya cara kita ni nak dapat panduan dalam kehidupan hidup kita, bertakwa kepada Allah. Takwa ni maksudnya apa? Menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usaha untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kita akan dapat firasat, kita akan dapat ilham, kita akan dapat laduni, dan kita akan dapat panduan mimpi-mimpi yang bagus untuk dalam kehidupan kita ni. Bertakwa. Takwa ni maknanya sentiasa nak merapatkan diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara jalan banyakkan benda sunat, benda wajib jaga betul-betul, benda haram tinggal betul-betul, usaha tinggal, yang makruh hindarkan. Tujuan dia adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah akan bagi kita panduan-panduan hidup dengan jalan-jalan tadi itu. Kan? Jadi bertakwalah kepada Allah, usaha hari-hari niat, ya Allah, aku nak jadi orang yang paling soleh, ya Allah, bantulah ya Allah, bantulah Tuhan. Kan? Abang-abang, kakak, ayah-ayah, kalau kawan-kawan sekolah rendah kita ada grup WhatsApp dan grup itu tak bawa kita ke akhirat, kita left je lah. Bukan kita sombong tak nak berkawan, takut kita terpengaruh. Kalau ada orang grup-grup kawan-kawan sekolah rendah dulu buat grup, kan, kongsi gambar-gambar lucah, kan, kongsi gambar-gambar yang tak bagus, kan. Diingat kita semua masih sekolah rendah juga lagi. Padahal ini dah jadi imam, ini dah jadi kerja, maksudnya dah pergi haji 4-5 kali, dia pergi umrah. Ingat masih macam budak-budak sekolah rendah lagi. Kita pun melayankan juga. Kalau tak bawa benda tu delete. Sebab tu kalau zaman sekarang ni orang tanya saya, kan, Ustaz, saya ni nak baiki diri lah. Macam mana Ustaz? Saya kata apa? Untuk sekarang ada telefon bang? Ada. Abang delete nombor-nombor yang bawa abang pada benda yang tak bagus. Delete je nombor-nombor tu. WhatsApp group ke apa ke, delete je. Kerana kita akan terpengaruh secara tak perasan. Kita akan terpengaruh dengan cara yang tak perasan. Jadi maknanya bertakwa kepada Allah. Itu jalan pertama macam mana nak Allah supaya bantu kita dalam persoalan-persoalan hidup kita. Okey. Kemudian yang kedua, Nabi SAW itu musyafa', dibantu secara zahir. Maksudnya sampai dalam peperangan dan banyak lagi kisah-kisah Nabi itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun nak supaya dibantu. So apa cara dia? Cara dia dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa cara dia adalah dengan membantu orang lain. Kalau kita ni membantu orang lain dan banyak membantu orang lain, Allah akan datangkan bantuan walaupun dengan jalan kita tak perasan. Kita tak perasan kita dibantu. Di dalam hadis disebut, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Nabi SAW menyatakan bahawa Allah akan sentiasa membantu hambanya selagi mana hambanya itu membantu saudaranya.
Maknanya selagi mana kita bantu orang lain, Allah akan sentiasa membantu apa dalam kehidupan kita ni. Itu benda yang kita nak supaya Allah tu membantu hidup kita, bantu orang lain.